Salam sejahtera para penonton. Selamat datang ke program Temu Bual Econ Roundtable bersama saya Datuk Dr. Madeline Burma. Dalam rancangan ini kita membawa beberapa pakar industri dan akademik sebagai tetamu untuk membincang isu-isu sosioekonomi Malaysia amnya dan Sarawak khasnya. Kita bersiaran dari World Trade Center Kuala Lumpur. Bersama saya adalah Tan Sri Abdul Wahid Omar dan Encik Zaki Ahmad Sharif untuk membincang perniagaan dan pandemik COVID-19. Tan Sri, terima kasih kerana sudi menerima jemputan kami. Terima kasih, Datuk. Okey, Encik Ahmad Zaki, my good old friend, sama dengan saya di UKM dulu, kerana sudi hadir untuk menerima undangan dan membincang perniagaan dan pandemik COVID-19. Terima kasih, Datuk, kerana jemputan. Terima kasih. Tan Sri, sebagai permulaan, orang yang memang banyak berkecimpung dalam bidang perniagaan dan sebagainya dulu dalam memang menerajui GLC dan juga menerajui apa kata orang the who's who lah di Malaysia kalau kita nak kira. Perniagaan sekarang, persekitaran perniagaan macam mana, Tan Sri? You know, orang sering bercakap tentang situation kita sangat tidak menentu. So, from your perspective, Tan Sri, what is it like now? Terima kasih, Datuk. Mungkin kita boleh lihat daripada 3 perspektif. Yang pertama sekali, di peringkat makroekonomi. Okay. Di mana memang tahun lepas berdasarkan kepada impak daripada COVID-19, di suku tahun kedua ekonomi kita merudum, jatuh menguncup sebanyak 17.1%. Dan secara keseluruhan tahun 2020 penguncupan sebanyak 5.6%. Right. Tetapi alhamdulillah apabila ekonomi mula dibuka dan kita telah mendapati terdapat peningkatan, dan saya rasa insya-Allah pada suku tahun pertama ini nanti akan menjadi satu peningkatan positif. Dan untuk seluruh tahun 2021 dijangkakan kalau kita ikut angka officialnya antara 6% hingga 7.5% pertumbuhan. Tetapi kalau kita ikutkan rata-rata para ekonomi sekitar 5% ke atas, insyaAllah. Itu dari segi makroekonomi. Di peringkat corporate pula, dia berbeza antara satu industri dan industri yang lain. Yang mana berkecimpung dalam bidang industri pembuatan terutamanya healthcare dan juga teknologi. Mereka mendapat peningkatan dari segi pendapatan dan juga keuntungan. So sebagai contoh syarikat yang pembuat glove sarung tangan ini, mereka record profit. Tahun lepas ada yang 10 bilion, dan setiap suku sekurang-kurangnya 3 syarikat melaporkan lebih 1 bilion ringgit untuk setiap suku tahun. Juga dengan syarikat-syarikat teknologi. Tetapi yang syarikat-syarikat yang lain ini memang ada masalah, terutama syarikat dalam sektor hartanah di mana ada yang mengalami kerugian ataupun penguncupan pendapatan. Yang perspektif ketiga dari segi pasaran. Jadi alhamdulillah tahun lepas walaupun dalam keadaan ini mencabar, indeks KLCI telah meningkat sebanyak 2.4%. Dan kita juga mendapati terdapat peningkatan minat dalam pasaran saham, di mana antaranya didorong oleh kecarian yang tinggi, kadar faedah yang rendah, dan juga di mana ramai yang bekerja di rumah, mana mereka mempunyai banyak masa untuk melabur dan sebagainya. Jadi kita melihat jumlah dagangan, average daily trading value telah meningkat lebih 100%, daripada purata 1.9 bilion ringgit pada tahun 2019 kepada 4.2 bilion ringgit untuk tahun 2020 secara purata sehari. Dan ini telah terus meningkat untuk suku tahun pertama, meningkat kepada 5.1 bilion ringgit. Jadi alhamdulillah, jadi ada yang terkesan tapi ada juga yang mendapat manfaatnya. Terima kasih. Terima kasih, Tan Sri. So you gave us a very broad perspective from the macro and then sectoral, and then you talk about in terms of pasaran. Very optimistic. Seronok saya dengar. Sebab sebagai orang ahli ekonomi, inilah satu, kalau kita tengok angka tu naik aja, sangat gembira lah. Cuma kita nak dengar di peringkat Tuan Haji. Terima kasih Datuk Madeline.
I concur. Saya setuju dengan Tan Sri on the macro side. Okay, on the macro. Macro side sebab kita tengok the whole ecosystem kan. Alright. Tapi saya ni peniaga. I am one of the businessmen yang unfortunately lah Datuk kata Tan Sri dalam hartanah. Dalam hartanah. Okay. Jadi when you look at things like that, kalau kita tengok dari segi pertumbuhan atau penguncupan pasaran hartanah tu satu, there is an overhang unfortunately itu satu. Dua, saya juga dalam private investment. Itu pun masalah nak cari investee companies pun susah. Round about now. Sebab kalau kita tengok kepada syarikat-syarikat tersenarai seperti mana kata Tan Sri, they are all doing well. Mostly in the proper sectors lah, sektor-sektor yang betul ya. Tetapi malangnya kalau you are not in the right sector, contohnya tourism, health, apa kita panggil real estate ataupun F&B. Itu problem. Sangat terkesan ya? Sangat terkesan. Bagi saya peningkatan barang mentah. Contohnya steel bars, cement, it's up 30 to 40% now. Jadi bila kita buat unjuran kita dalam belanjawan kita, bajet kita untuk katakan kami sedang membina sebuah hospital. I have to add in that buffer of 30%. Jadi kalau kita dah ada contohnya if there's an off taker at one price, kena negotiate. That one becomes a bit of a problem. Jadi itu on the micro side lah ya. Macro side I think I agree dengan Tan Sri. And then dari segi pasaran pula, dari segi kita kata stock market kita. It is true ramai orang melabur. Kalau Datuk Madeline pernah ingat, we went through the same process in the early 90s. Ini sukses, boys sukses. Orang berjaya semakin naik lah. Semakin naik jumlah yang pelabur kat situ. Tapi down here sekarang ni, I worry about one thing. Mungkin saya ni ketinggalan zaman. We have this robo traders coming in. Saya tak tahu daripada jumlah yang meloncat tinggi-tinggi tu, the percentage of the robo traders that trade in on a daily basis. Dia masuk pagi, dia keluar petang kind of thing. Jadi I'm not sure whether that's reflective of apa kita kata the investment fervor yang ada di dalam ekonomi kita tu. Itu saya takut. So kita di peringkat awal ni kita membincang tentang senario semasa dari segi perniagaan dalam persekitaran yang tidak menentu. So kita kembali selepas ini, kita akan membincangkan langkah ke hadapan untuk both Malaysia dan mungkin sedikit sebanyak kita akan sentuh sedikit tentang mungkin kesannya untuk negeri Sarawak khasnya. Okey, kita kembali semula untuk membincang perniagaan dan COVID-19. Now, kita telah membincang dalam persekitaran makro, Tan Sri. What about Sarawak, Tan Sri? Because we know our audience here, ramai yang daripada negeri Sarawak yang ingin tahu, bagaimanakah persekitaran perniagaan ataupun ekonomi di negeri Sarawak? Ya, Tan Sri. Datuk, mungkin elok kita memahami peranan negeri Sarawak dalam konteks keseluruhan ekonomi negara. Jadi Sarawak merupakan negeri ketiga terbesar dari segi saiz ekonominya. Dan Sarawak menyumbang 9.6% kepada saiz GDP negara. Dan dari segi GDP per capita, dia juga yang ketiga tertinggi, RM53,000 per capita. Ini melebihi paras nasional sekitar RM45,000. Jadi Sarawak is a prosperous state secara makroekonominya. Dan dari segi pengurusan kewangannya, memang daripada tahun ke tahun Sarawak memang menguruskan kewangannya dengan baik. Setiap tahun surplus. Saya masih ingat semasa saya di Kerajaan Persekutuan, surplusnya ada tahun tu 1 bilion, ada satu tahun very comfortable, Tan Sri? 2 bilion. Jadi sekarang ni sekitar dalam 100-200 juta. Jadi masih lagi surplus. Dan ini membolehkan kerajaan negeri mempertingkatkan reserve-nya. Dan pada satu ketika sehingga 27 bilion ringgit seingat saya. Dan apabila ada isu tentang COVID semua, kena belanja lebih sikit. Sekarang ni sekitar 25 bilion. Jadi saya rasa ini merupakan kadar reserve yang terbesar dalam antara negeri-negeri di Malaysia. Jadi dengan sumber kewangan yang besar dan yang terkini apabila dapat membina sales tax dan sebagainya,
sumber pendapatan sebanyak 10 bilion termasuklah pendapatan pelaburan. Ini membolehkan kerajaan negeri mempunyai bajet yang agak besar, sekitar 10 bilion ringgit setahun. Dan kalau kita tambah dengan bajet daripada kerajaan persekutuan, ini membolehkan ekonomi terus berkembang. Cuma saya rasa boleh dipertingkatkan lagi sebab kalau dalam pelbagai bidang infrastruktur, digital ekonomi, industri, dan ini akan memberikan sumbangan atau limpahan ekonomi perniagaan kepada syarikat-syarikat di negeri Sarawak. Okay. So in a way very comfortable for the state, yeah. More can be done. Tan Sri juga salah seorang ahli yang dilantik, Sarawak Economic Action Council. So that's very fortunate. So that we will hear that. It's a privilege to be there. All right, thank you very much. Cik Zaki, do you have an experience? Do you have a business in Sarawak? Kalau tidak pun, apa yang boleh dikongsikan berkaitan dengan ini? Terima kasih Datuk. Saya tak ada pengalaman perniagaan di Sarawak, tapi salah seorang daripada rakan kongsi saya dari Sarawak. Fu Chao from Sibu. Alright. Jadi real good businessman. Very good businessman, very good businessman. Jadi kalau apa-apa yang saya nak berceritakan di sini pun would be from my perspective and his perspective. Okay, the macro side, Tan Sri has covered very well. Yang saya tengok di sini, the government is good. Ya, daripada Tan Sri Adnan Satim sekarang Abang Johari dan lain-lain, they've done proper things for Sarawak. The infrastructure has improved very much. Kalau you pergi Kuching, you're not lost for anything. Semua ada di sana. Tambah pula kecantikan tempat tu kan. Nasib baik tempat je. Orangnya sama sebenarnya. Orangnya sama. Dan saya baru tahu daripada kawan-kawan daripada Sarawak bahawa nama lama Kuching, nama lama Kuching adalah Sarawak. C-E-R-A-V-A. And this was in the 5th century. Sudah lama. Sudah lama. So Tan Sri, you learn something new every day. So agaknya di situ datangnya perkataan Sarawak. Wallahualam. Itu saya tak tahu. But to me, kekayaan Sarawak tu unfortunately dia tersentap sedikit sebab there is this divide between the urban and the rural. Jadi orang yang di urban, orang-orang yang kita kata orang Kuching, orang Sibu, orang bandar, they have more facilities than orang-orang Sarawak yang di dalam pendalaman tu. So deep, so far. Itu kalau boleh katakan dekatkan lagi jurang itu. I think Sarawak will grow a lot more. Kalau kita tengok projek-projek yang telah dijalankan dulu, bagi saya one of the more important ones will be SCORE. SCORE still receives a lot of FDI. SCORE still FDI je banyak. Kalau kita tengok daripada export, Sarawak is still the world's largest exporter of hardwood. Kalau kita ada sustainable forestry, then our hardwood will continue to be exported sustainably. Satu. The word sustainable. Yes. Kataannya sustainable kan. Yang saya risaunya deforestation yang kita buat sekarang. Itulah. The logging and then of course oil palm and whatnot. We have diversified. The state has diversified by now. True. And one of the things that you have diversified yang saya nampak suka sangat is into tourism. Mana your rainforest music festival, your Borneo Jazz. I am that way inclined. Jadi bila saya tengok macam tu, there's a lot of tarikan di sana. There's a lot of tarikan. So macam Tan Sri kata, there's a lot to be done and it can be done. So that's really something that is very positive. Tan Sri, if you can respond, for example, tarikan-tarikan yang ada dekat Sarawak. I mean, as an economist, in terms of FDI, and in terms of investment coming to the state, how do you see it? Is it in the right direction? Or are we attracting the wrong investors or something like that? How do you see it? Sebenarnya Sarawak bertuah kerana mempunyai struktur ekonomi yang agak seimbang. Dari segi kalau lihat services sector adalah sekitar 36%. Kalau dari segi manufacturing 27%. Plantation quite balanced lah in that sense. Dan 20% dalam konteks mining and quarrying, so oil and gas dan sebagainya. Dan saya melihat dengan langkah-langkah terbaru yang dilaksanakan oleh kerajaan negeri Sarawak, bermakna akan
terdapat lebih lagi penglibatan tempatan dalam kegiatan ekonomi di Sarawak. Termasuklah oil and gas contohnya. Dan ini bakal memberikan peluang yang lebih besar kepada syarikat-syarikat Sarawak dan kepada anak-anak tempatan untuk mendapat pekerjaan yang lumayan, insya-Allah. Dan saya juga percaya bahawa kalau diteruskan perancangan yang ada, dan terutamanya apabila kita melihat penekanan kepada digital ekonomi dan bekerjasama dengan kerajaan persekutuan yang sedang melaksanakan jendela untuk memastikan 97% daripada rakyat Malaysia dan rakyat Sarawak mendapat akses kepada broadband yang baik, dan ini insya-Allah akan memakmurkan lagi keseluruhan negeri Sarawak, termasuklah di kawasan pendalaman. Dan satu lagi yang saya nak yang optimistik di mana Pan-Borneo Highway ni. So bagi saya ini merupakan sesuatu perancangan yang baik yang telah dijalankan sejak tahun 2015 lagi. Cuma perlu diteruskan dan dilaksanakan. Saya difahamkan sekarang ni dah sekitar 60% siap. Dan kalau boleh diteruskan, sebab apabila ada highway ini daripada Teluk Melanau sampai all the way ke Miri, dia akan membuka semua kawasan di luar bandar along the way dan merapatkan jurang urban. So jadi kita perlu berhenti seketika, kita berhenti sekejap. Kita akan sambung semula perbincangan yang sangat menarik ini, sebab selepas ini kita akan membincangkan apakah ataupun what we call game changers, game changers Malaysia and also for Sarawak. Kita kembali selepas ini. Okey, kita teruskan lagi perbincangan kita yang cukup menarik berkaitan dengan perniagaan dalam persekitaran yang sangat tidak menentu sekarang. Tapi saya merasa sangat positif Tan Sri, with all the figures yang diberikan dengan angka-angkanya, dan juga katanya masa depan yang begitu cerah sedikit lah. Kalau kita nak bandingkan 1 year ago, tadi Tan Sri sebut menguncup 17.5%, suatu yang menakutkan juga kalau kita orang ahli ekonomi. Now, Tan Sri seperti yang saya katakan tadi, juga dalam salah seorang ahli dalam Sarawak Economic Action Council. Mungkin apa yang Tan Sri boleh kongsikan di sini? Apakah dia pandangan Tan Sri dari segi the way forward for Malaysia and also for Sarawak? Kalau boleh. Ya, terima kasih Dato'. The way forward tu telah pun diumumkan oleh Yang Berhormat Ketua Menteri, di mana beliau telah membentangkan Pelan Pembangunan Sarawak 2021-2030 yang banyak berkhusus kepada digital economy, tapi juga memastikan dalam konteks kemakmuran bersama dan juga dengan kemampanan, sustainability, kelestarian. Dan dalam konteks digital economy itu, saya lihat dari segi pelannya, bukan sahaja infrastruktur tapi juga konten dan aplikasinya, digital government, ini boleh dilaksanakan dan perlu dilaksanakan. Dan saya rasa insyaAllah kalau kita fokus kepada pelaksanaan, insyaAllah akan tercapai. Dalam konteks kelestarian, sustainability, saya rasa ini sebelum ini pun dah ada penekanan kepada renewable energy. Saya rasa dengan ada penekanan yang lebih komprehensif terhadap environmental, social and governance, ESG ni, bagi saya dia akan memberikan kesan yang lebih meluas. Sebagai contoh, Baleh Dam, di mana 1285 megawatt yang bakal dijana menjelang tahun 2025. So ini merupakan satu sumber tenaga yang baru. Dan kalau kita gabungkan dengan penambahan turbine di Bakun, there's another 300 megawatts. So more than 1500 megawatts available. So apa kata kerajaan pastikan ia digunakan oleh industri yang menyumbangkan kepada ekonomi peluang perniagaan dan pekerjaan yang tinggi. So mungkin boleh bid to the best bidder in terms of impact to the people. So ini bukan sesuatu yang bakal memberi kesan yang baik.
Selain itu, yang tadi Encik Zaki ada sebut tentang pelancongan. Dari segi pelancongan, the appeal of Sarawak ni tremendous. Terutama dalam konteks environmental ecotourism. Saya sendiri kalau pergi ke Baku tu, tak jauh pun, 40 minit pun daripada Kuching. Betul. Dan sampai sana tu ada proboscis monkey. Dan kalau ke dalam tu ada buayanya, dan something that nature at your doorstep. Dan of course kalau kita pergi ke Mulu, that's a different world altogether. To witness some 2 million bats coming out from the caves. Oh my goodness. This is amazing experience. So and banyak lagi produk-produk pelancongan yang boleh dilaksanakan. Tapi ini memerlukan satu strategi yang meluas dan komprehensif, termasuklah peningkatan konektiviti. Sebab ini konektiviti ni, terutamanya air connectivity masih kurang, dan saya rasa perlu dibangunkan dalam perancangan kerajaan negeri, saya melihat memang ada program-program untuk memberikan insentif kepada syarikat penerbangan meningkatkan jaringan dan penerbangan ke dalam ke dalam negeri Sarawak, terutama Kuching lah. Cuma ialah dalam konteks sekarang ni, COVID memanglah ada kekurangan, tapi I think insyaAllah kena plan untuk masa hadapan. The way forward, there is a lot of opportunities. Indeed. I'm glad to hear that. Now, Tuan Haji Ahmad Zaki, tadi disebut Tuan ada menyentuh tentang ketakseimbangan bandar, luar bandar, katanya masih lagi ketara, mungkin perlu dirapatkan. Apakah langkah-langkah yang boleh dilakukan oleh private sector, for example? What is it that we have heard that so much that what the government is doing, but what about in terms of private sector, in terms of narrowing the gap? Terima kasih. Kita ada banyak juga syarikat-syarikat tersenarai daripada Sarawak, Cahaya Mata Sarawak is an example. Jadi this is the private sector punya entrance into Sarawak. Bagi saya, the private sector and the public sector cannot be separated. Kalau you have the Pan Borneo Highway, you need traffic on the Pan Borneo Highway. Jadi the private sector has a part to play down there. Seperti mana kata Tan Sri tadi, our connectivity. You have so many airports, small airports banyak kan. There is a need to use that. Tapi unfortunately buat masa sekarang ni, selagi belum ada herd immunity ni, kita tak boleh guna. But the other things that I look at, kalau nak kedepankan lagi ekonomi Sarawak, I am very teruja sebab Sarawak, kalau dari segi institution of higher learning ni, you ada Universiti Sarawak, Universiti Sarawak, you ada UiTM, you ada UPM, you ada Swinburne, you ada Curtin. Tapi bagi saya, mungkin saya tak tahu, mungkin Tan Sri lebih arif. The state should look at this expertise yang kita ada dalam tempat-tempat ini untuk cuba membangunkan lebih lagi, especially dari segi biodiversity. Kalau kita tengok Sarawak ni very rich in biodiversity in terms of natural biodiversity. Tan Sri mention proboscis, monkey and whatnot. Saya bagi Sarawak, selain daripada hornbill, saya teringat gajah-gajah kecil tu, the pygmy elephants tu. That is also Sarawakian in nature. Tapi selain daripada itu, your flora and fauna, medicinal values dia belum dilihat lagi. You haven't gone into that, kan? Kalau you bayangkan, kalau katakan kerajaan Sarawak, kerajaan state tu berikan insentif kepada orang-orang yang nak mempelopori all this native herbs and whatever yang ada kat sana, I think that's a good point. But speaking on behalf of the small time investors macam saya lah. I hope that helps you. Kita mendengar dengan begitu, bagi saya sangat-sangat menarik. As much you're talking about big multinational corporation and blah blah blah, we heard how Tan Sri you mentioned about the role of the local. The local SMEs, small businesses, or even small medium lah. So the need for us to develop our own local industries, because at the end of the day, I think these are the ones that really needs to be supported along the way. So saya rasa you've had your successes though. Like your pepper is world class. Your pepper. Sekarang your sagu dah jadi biskut, dah jadi kudapan-kudapan. You know, you have successes there. I'm sure they can do this. Yes, kalau boleh, Datuk sebut tadi tentang syarikat kecil ni. Jadi kita nak syarikat kecil ini berkembang. Jadi kalau kita boleh link kepada Bursa Malaysia, kita ada 3 pasaran. Kita ada Lead Market, East Market dan Main Market. Maksudnya
daripada syarikat yang kecil ini, dia boleh berkembang bermula dengan lead market, dan kemudian kepada east market dan kepada main market. Sebab walaupun saya sebutkan tadi negeri Sarawak menyumbang 9.6% daripada ekonomi Malaysia, tetapi dari segi jumlah syarikat di negeri Sarawak yang tersenarai di Bursa Malaysia, kalau semua yang kita campur semua, termasuk yang ada director link company ni, ada 60 syarikat dengan market capitalization-nya cuma 60 bilion. Oh, okay. Sorry, 80 bilion. Okay. So, 80 bilion ni kalau kita bandingkan dengan 1.8 bilion total. 1.8 trillion of total market cap, cuma 4.5%. Okay. So, jadi saya berharap dengan peningkatan ekonomi, lebih banyak syarikat daripada negeri Sarawak akan tersenarai di Bursa Malaysia, berganda lah insyaAllah dalam jangka masa yang mungkin sehingga 2030 insyaAllah. Okey. Satu jemputan, satu undangan kepada syarikat dari negeri Sarawak. Terima kasih. Okey, kita pun dah sampai ke penghujung rancangan kita. Pada hari ini kita membincangkan bagaimana dalam keadaan yang tidak menentu ini rupanya banyak peluang-peluang khususnya untuk usahawan-usahawan dan juga perusahaan-perusahaan kecil sederhana di Sarawak untuk berkembang ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Jadi sampai di sini saja episod kita pada hari ini. Terima kasih kepada tetamu jemputan khas kita. Terima kasih kepada World Trade Center Kuala Lumpur sebagai lokasi studio kita. Kita berjumpa lagi pada episod akan datang.